Hai, saya Fiza DJ dari Ria dan terima kasih, thank you so much. Saya dapati bahawa vlog yang pertama yang saya telah pun lakukan kemarin terima lebih dari 5,000 views dalam masa sehari sahaja. All thanks to you guys. Terima kasih sangat. Dan please let me know kalau anda juga ingin saya lakukan lebih banyak lagi vlog, apakah yang anda ingin saya ketengahkan dan sebagainya. Dan okay, untuk vlog kedua ni, seperti biasa, anda boleh rate, komen dan juga subscribe kepada saya. Dan saya akan letakkan di dalam kotak di bawah ini, iaitu my Facebook account, Twitter account, email account saya untuk anda menghantarkan rahsia-rahsia anda seterusnya. Okay, kemarin dalam The O Show telah pun saya terima kebetulan, ya, ramai sangat girlfriends yang menghantarkan dilema yang serupa. Dan ini adalah dilema yang bukan sesuatu yang membanggakan, tapi ada kalanya membuat seseorang wanita segan untuk mendengarnya. Iaitu pengakuan wanita-wanita yang mengaku bahawa mereka adalah orang yang ketiga dalam perhubungan. Jadi, apa yang boleh anda lakukan ialah anda boleh berikan nasihat untuk wanita-wanita ini. Dan kalau anda ada komen peribadi untuk membantu mereka juga, anda boleh letakkan di bawah dan sebagainya. Baik, saya terima banyak sangat kiriman email, jadi dipersilakan kalau anda ingin hantarkan email anda kepada saya di Facebook saya juga, sebab ini adalah kiriman-kiriman peribadi anda kepada saya. Dan saya janji nama anda, nama email anda semuanya akan dirahsiakan seperti kiriman-kiriman email ini. So, saya akan cuba untuk kongsi dua kiriman email kali ini. Yang satu ini, kalau anda terlepas kemarin, saya akan kongsi dengan anda lagi. Ini adalah kiriman email dari seseorang wanita yang menamakan dirinya sebagai The Person In Between. Dan kata the person in between, kata Fiza tolong jangan sebut nama saya. Beliau dah ada perhubungan dengan suami orang selama 4 tahun lamanya. Dan perhubungan cinta mereka bermula selepas dia bercerai dengan suaminya yang pertama. Dan bermulalah persahabatan yang diteruskan menjadi satu percintaan. Katanya Fiza, we are madly in love. Walaupun dah 4 tahun kami bercinta, tapi setiap hari tu macam segar lagi cintanya. Dan juga terlalu mesra dengan anak-anak saya. Dan keluarga saya, Fiza, tahu bahawa kami bercinta, tapi keluarga saya tak tahu yang pasangan saya ini adalah suami orang. Dan kalaulah keluarga saya tahu, Fiza, mereka akan pastinya marah dengan saya. Dan sekarang ini, sesudah 4 tahun kami bercinta, saya mula fikirkan, apakah mungkin tahap seterusnya dalam perhubungan ini? Saya rasa risau sangat dan juga bingung. Saya pernah cuba untuk lepaskan dia, tapi saya tak mampu. Saya rasa macam makin dekat dengan dirinya lagi. Sebab dia banyak berikan kasih sayang pada saya dan juga anak-anak saya. Sekejap saja, dia tak ada, saya dah risau sangat. He is like my comfort zone. He is my soulmate, Fiza. He is there when I need him. We're just too comfortable with each other. Tapi kalau saya nak bertahan, sampai bila yang harus saya tunggu dan sanggupkah saya menjadi penyebab untuk dia berpisah dan juga bercerai dengan isterinya? Saya betul-betul risau. Teman-teman saya semua tahu bahawa kami adalah pasangan kekasih. Dan kawan-kawan saya tahu bahawa saya adalah kekasih gelapnya. Dan juga mereka risau tentang akhirnya cerita cinta kita. Dan mereka pernah katakan bahawa mereka tak pernah nampak saya begitu gembira sekali. Tapi mereka juga takut kalau saya ni akan kecewa lagi dan saya adalah perosak rumah tangga orang. Jadi apakah yang harus saya buat? Saya tak tahu. Cuma saya harap sebelum kami selesaikan masalah ini, janganlah saya ditangkap oleh sang isterinya. Mungkin para pendengar dapat memberikan pendapat mereka. Yours truly, dari seorang wanita yang menamakan dirinya The Person In Between. Baik, selepas saya telah pun membaca rahsia ini, kemarin saya terima panggilan dari seorang lelaki yang mengaku bahawa beliau juga pernah melalui perhubungan rahsia dengan seorang wanita selama 4 tahun juga ataupun beberapa tahun. Dan katanya, sebagai seorang lelaki, walaupun anda ada skandal, ada orang ketiga, tapi dia tahu bahawa jauh dalam lubuk hatinya, walaupun di luar dia akan lafazkan, I akan ceraikan isteri I, akan berkahwin dengan you. Tapi katanya, pada saya, dia kata jauh di lubuk hatinya ketika dia bersikap objektif. Dia akan akhirnya, kalau diberikan dua pilihan antara wanita ini dan juga isterinya, dia akan tetap pilih isterinya. Jadi katanya untuk the person in between, jangan buang masa lagi. Tinggalkan lelaki ini yang tak akan tinggalkan isterinya. Jadi saya ingin tahu dari anda, lelaki yang pernah mungkin melalui fasa sebegini dalam hidup anda. Betulkah anda akan tetap pilih isteri anda pada akhirnya dan the person in between harus
move on, walaupun perit, tapi anda harus tegaskan, ya, ataupun anda perlu untuk bulatkan niat anda untuk tinggalkan lelaki ini. Dan bagaimanakah dia boleh melupakan lelaki ini? Saya perlukan anda untuk tinggalkan komen anda di bawah ini, di komen page ini, bagi vlog kali ini. Beritahu saya apakah anda rasakan tentang rahsia ini, dan ya, komen. Please. Anda juga boleh letakkan di Facebook saya pendapat anda, ataupun juga di Twitter saya. Please spread the word tentang vlog ini. Dan untuk vlog seterusnya, saya akan pula membaca kiriman email dari seorang wanita yang menghantarkan a response email. Katanya kenapakah dia benci sangat dengan wanita-wanita seperti the person in between. Sebab beliau sendiri mengalami perkara yang sama ketika beliau berbadan 2. 7 bulan ketika itu. Kita akan tengok apakah pendapat anda di sini. Adakah anda marah sangat? Adakah anda pernah mengalami perkara di mana suami anda juga anda tangkap menduakan anda? Atau anda yang hidup 10 tahun tak tahu langsung suami anda, ya, tiap hari lepas bekerja keluar dengan perempuan lain, awak tak tahu langsung. Anda dikaburi selama berbelas tahun mungkin, bertahun-tahun mungkin. Ataupun anda lelaki yang membaca ataupun melihat vlog ini, anda rasa bersalah, anda boleh menghantarkan kiriman email rahsia anda ke dalam ini semua yang ditulis di description box saya. So I'm waiting for your comments supaya dapat membantu mereka dalam dilema yang sama juga. Kita bertemu lagi dalam vlog seterusnya. Jaga diri anda. Peace out.